insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم فوالله لا يقبل منكم حتى تعملوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, marilah kita sama-sama mulakan kuliah kita dengan membaca Ummul Kitab dan kita sedekahkan pada pengarang kitab ini, pada kedua ibu bapa kita, guru kita, khususnya pada hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi, berhimpun dalam taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu, majlis yang dilimpahi oleh Allah SWT dengan rahmat, dengan maghfirah, dengan perkenan segala doa dan taubat kita. Maka untunglah kita yang berada dalam majlis ilmu ini secara percuma. Allah mengasihi kita. Radhiyallahu anhum wa radu, radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasyya rabbah. Siapa dia? Allah Taala. Kita reda Allah. Sebab apa? Kita hadir dalam majlis yang Allah Taala suka, dan saya Allah reda kita. Itu maknanya Allah sayang kita. Bila sayang ni tuan-tuan, apa yang nak kita semua Allah tak bagi. Semua Allah Taala bagi. Kita kalau sayang orang tuan-tuan, bagi tak? Sayang. Kadang dia tak minta pun kita bagi. Sayang, kan? Itu tanda sayang. Tapi kalau tak bagi tu, minta macam mana tak bagi, tak suka tu, senang. Kan aja ya? Kita ni kadang-kadang orang tak minta pun, tak apa, saya bayar. Tak minta pun. Pasal apa? Hati lapang Syekh. Hati ada bunga. Dalam hati ada taman, jadi seronok. Tapi kalau dalam hati ada dendam, dalam hati ada marah, dalam hati ada geram, tak apa. Dah bagi ambil balik. Dah bagi ambil balik. Buruk siku lah. Itu dia. Maknanya Allah Ta'ala sayang kita, tuan-tuan. Ini percuma je Allah Ta'ala nak bagi sayang kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasyya rabbah. Mereka reda pada Allah, Allah reda pada mereka. Zalika liman khasyya rabbah.
Mereka itu tidak lain hanyalah takut pada Allah Ta'ala. Jadi orang yang berada dalam majlis-majlis yang Allah Ta'ala redha ni sebenarnya dia takut dengan Allah. Takut apa? Takut Allah marah. Kalau Allah Ta'ala marah, tuan-tuan, Allah Ta'ala murka, tuan-tuan. Tempat yang selayak orang murka ni, tuan-tuan, kalau dekat-dekat akhirat ialah neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita minta. Kemudian Allah Ta'ala berikan kita maghfirah. Apa dia? Keampunan. Mudah. Ya? Allah Ta'ala bagi kita mudah. Ya? Malam ni malam yang ke-12 daripada Rajab. Ya? Maknanya bulan yang Allah Ta'ala termasuk dalam bulan-bulan yang Allah yang diharamkan, ya? Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 4 bulan, ya? Zulkaidah, Zulhijjah, ya, Muharram dan Rajab. Itu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rajab. Ya? Maka bulan Rajab ni supaya kita mendapat pengampunan Allah, maka banyakkanlah oleh kita tentang kebaikan. Buat kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kita dalam melakukan kebaikan. Apa cara nak kebaikan kita ni? Kita duduk dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala bagi pengampunan. Ya, duduk saja kita dapat pengampunan Allah SWT. Ya, dan yang ketiga, tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan apa tu? Allah Ta'ala terima segala taubat kita. Ya, alhamdulillah, pada kita membicarakan kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, jilid yang pertama, ya, bab yang kedua, kita telah bicarakan masalah taubat. Ya, bicarakan, ya, bab bertaubat. Ya, yang mana apabila kita berada dalam majlis ilmu ni, mengimplementasikan pelajaran kita itu supaya kita mendapat taubat kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Dan apabila taubat kita diterima oleh Ta'ala, maka tempat kita ialah Al-Jannah, syurga Allah SWT. Ini yang untung ni, tuan-tuan, ya? Jadi tuan-tuan, jangan rasa risau, jangan rasa malas untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Sebab belum majlis ilmu ni, iblis syaitan dia tak minat, dan dia suka kacau kita. Ini dia, dia suka kacau kita supaya tak beri perhatian, tak beri tumpuan. Sebab apa? Dia risau kalau orang cerdik, orang faham, orang semua masuk syurga, dia tak ada kawan. Iblis tak ada kawan dalam neraka, Syekh. Jadi dia nak cari kawan-kawannya di kalangan manusia dan jin. Jadi jangan kita termasuk sahabat syaitan. Lawan sikit lah, Syekh, ya. Ngantuk-ngantuk lah, Syekh. Tak apa, tidur api. Tak apa, tidur dalam kuliah pun dapat pahala. Alhamdulillah. Seronok je. Tak faham apa Ustaz, duk ngoak ni pun tak apa juga, dapat pahala. Tak apa. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Salihin, taman bagi orang yang soleh. Bagaimana kita nak jadi orang soleh? Ya, orang soleh ini bukan atas nama, ya, bukan atas sebut, tapi atas dasar tindakan, amalan, perbuatan. Ya, perbuatan. Ya, dalam yang pertama Imam Nawawi kata apa? Nak jadi orang soleh mesti ada sifat ikhlas, ya, untuk kita beramal, kita melakukan kebajikan, semua ikhlas, bukan ria'an nas, bukan untuk nak menunjuk pada orang ramai. Sebab itu kita nak ukur macam mana kita nak ikhlas. Pertama, bersedia untuk dikritik. Itu ciri orang ikhlas, bersedia untuk dikritik. Kedua bimbang kalau dipuji. Takut dipuji. Kita kalau kena puji kembang hidung ni. Ni masalah kita. Takut dipuji. Dan yang ketiga, tidak mengungkit dan tidak cari alasan. Tidak menceritakan balik lah. Tidak menceritakan apa yang dah buat. Itu ciri ikhlas. Kita counter kita muhasabah diri kita ikhlas atau tidak. Kalau kita suka dipuji, ya, marah kalau dikeji, itu maknanya nilai ikhlas tu kurang lah. Yang kedua, bab yang kedua iaitu bab taubah. Bab taubah iaitu bagaimana menjadi orang yang soleh ini sentiasa murajak. Apa murajak? Kembali kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya, menceritakan kepada Allah tentang dosa kita. Ini sifat orang yang bertaubat. Sifat orang yang soleh sentiasa mengadu kepada Allah tentang dosanya. Kita kalau mengadu pada orang, kita cerita dosa kita ke kita cerita kurang kita?
Kalau kita ngadu pada orang, Haji cerita ke orang, Haji cerita dosa ke cerita ngadu masalah Haji? Selalu dia mesti RM10 lah. Kering ni, gaji tak ada lagi lah. Pinjam duit surau dulu je, tak apa lah. Boleh ke? Boleh ke? RM10 je. RM6 saya tambah. RM10 je, saya kurang RM10. RM6 saya ada. Ya? Tak apalah. Tak payah dalam sangat bahasa tu habis cerita. Dia pinjam. Kita biasa jumpa orang cerita masalah kita. Kita tak pernah cerita dosa kita. Tapi kita dengan Allah, kita cerita tentang dosa kita. Itu namanya orang yang taubat. Bila Allah Ta'ala kata, wah kamu ngadu, kamu sedar diri, Alhamdulillah. Sebab orang yang mengadu dosa, dia ada sifat tawaduk. Apa tawaduk? Rendah diri. Sebab apa? Ada Allah, ada manusia, ada yang empunya yang boleh menghapuskan dosa kita. Sebab kalau kita mati dibawa dengan dosa, mana tempat kita ialah neraka. Jangan sembang banyak. Kalau kita meninggal dalam keadaan dosa, tempat kita ialah neraka. Ngadu. Dan itu sifat orang yang saleh. Ngaji ya? Ngadu dengan Allah Ta'ala, ya Allah, aku ni lemah, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Ya Allah, ngadu pada Allah. Sebab apa? Sebab kita kena ada sifat tawaduk. Kita ada sifat tawaduk, sifat rendah diri. Kemudian sifat tawaduk ini kita kena latih diri kita. Jangan ada sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah? Sifat ketuhanan, sifat ketinggian, sifat keagungan. Jangan ada. Kalau ada, kita tak boleh nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangan ada sifat bahimiyah. Apa dia sifat bahimiyah? Sifat kebinatangan. Kita ni kalau bab tamak ni boleh tahan je. Bab tamak ni betul je. Kita tamak ke tidak je? Tak tahu Tak Ustaz, saya tak tamak Ustaz. Belum cuba. Kita bagi tengok ni. Kita letak pisang banyak-banyak, free. Tengok dia ambil macam mana. Tu tamak tu. Bayar dia tak ambil. Ni pisang banyak ni. Sebiji RM1. Tak usik. Kalau tamak, belilah satu sisi. Ada 10, RM10. Tu baru tamak. Tak ada. Manusia suruh bayar. Tak jadi Syekh. Free. Seguni dia buat lari. Seguni. Free. Ambil. Banyak mana? Suka tingkau lah. Tu dia. Bawa pick up. Bukan tuan-tuan. Orang lain. Kan Syekh? Tak ada Tak ada. Alhamdulillah. Bagus. Orang sini dah belajar, dah buat taubat. Dia tak ada taubat. Sifat baik. Kemudian ada sifat. Kalau kita nak macam mana kita ni tak nak jadi orang yang bertaubat, kita ada sifat syaitaniyah. Apa ya? Sifat apa? Sifat syaitaniyah. Apa sifat syaitaniyah ni? Sifat degil, sifat melawan, sifat engkar. Itu sifat syaitaniyah. Kita ada melawan tak? Tak ada. Alhamdulillah tuan-tuan, memang sifat malaikat lah. Alhamdulillah. Patuh je. Ni malaikat. Tahu tak sifat melawan? Syekh, rapat sikit. Dia pun tengok. Dia tengok. Kita tarik kan kawan, so rapat kan, nak sop kan, so masuk. Syekh, masuk. Tak masuk. Dia tak nak Asal? Itu sifat syaitaniyah lah. Walaupun nampak muka manis, tapi perangai syaitan dia degil. Masuk je. Kena je kan? Betul. Kalau kita tengok tempat-tempat buang sampah kan, dilarang membuang sampah, denda 500. Banyak sampah. Tu tunjuk apa Syekh? Degil. Dah kata tak boleh buang juga. Degil betul. Sebab apa dia kata? Alah, majlis bukan nampak. Dia bukan masalah nampak tak nampak. Itu sifat syaitan. Sebab syaitan ni degil. Jadi buang sifat kedegilan, jadi sifat apa dia? Sifat rasa qanaah. Apa dia qanaah? Rasa cukup.
Rasa cukup insya-Allah. Kemudian ada sifat sifat kerakusan. Sifat kerakusan, sifat rakus. Rakus ni maknanya pentingkan diri sendiri. Orang yang ada pentingkan diri sendiri, dia tidak ada sifat untuk bertaubat pada Allah Ta'ala. Maka sifat kasih sayang kena ada. Rahim, halim, berlemah lembut dengan orang. Barulah kita ada sifat nak bertaubat. Kalau kita berkasih sayang dengan tuan-tuan, kita berlemah lembut dengan mak haji kita kan, ada tak nak sifat nak bermaaf-maafan? Ada kan? Tapi kalau temeng je, awak asyik-asyik salah je, awak jangan ni, saya suami tau. Habis lah Syekh. Mak haji lah jadi mangsa. Jadi itu sifat. Jadi tuan-tuan, taubat ni panjang lebar yang telah kita ceritakan, dan Imam Nawawi ambil hadis-hadis yang sahih bagaimana nak ciri-ciri orang yang bertaubat. Malah Allah Ta'ala gembira orang yang berdosa lalu bertaubat. Ya. Khairun khata'in at-tawabin. Maknanya sebaik-baik orang yang berdosa itu orang yang bertobat. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita sambung, iaitu babu salis. Babu salis, bab yang ketiga, iaitu babu sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab nak jadi orang soleh yang ketiga, iaitu as-sabar. Sabar. Itu yang namanya Sabaruddin tukang kasut. Manusia yang paling sabar, Sabaruddin. Manusia yang paling sabar din yang paling awal, Awaluddin. Din yang paling akhir, Akhiruddin. Din yang paling sabar, Sabaruddin. Bila sebut sabar ni tuan-tuan, dalam minda kita dah cakap sabar. Sabar je lah Ustaz. Tapi macam mana kita nak menjadikan diri kita ini bersifat sabar? Sebab itu tuan-tuan, sabar ialah suatu sifat yang boleh memelihara diri daripada sesuatu ketetapan yang telah diputuskan oleh akal fikiran. Apa dia? Sabar suatu sifat yang boleh memelihara. Apa memelihara? Boleh kawal, boleh jaga sesuatu ketetapan yang yang telah diputuskan oleh akal. Akal kata nak, tapi sabar kata dia dapat mengawal. Itu namanya sabar. Biasanya kita bila fikir kita buat, bila kita nak kita jadi. Betul ke tak betul, nombor 2. Sebab apa? Akal dah set kita. Akal dah menguasa kita. Kan? Okey, kita jalan. Ada maksiat. Kita nak ikut ke kita nak tinggal ataupun nak cegah? 3 persepsi di situ. Pertama, kita ada jumpa maksiat, kita nak ikut ke? Nak ikut ke tidak? Akal kata, oi, boleh tahan ni. Seronok. Nafsu kata, yes. Nafsu kata, mana je? Ni ada maksiat ni. Maksiat yang kita minat lah. Maksiat yang kita minat. Apa yang kita minat? Maksiat mata lah je yang kita minat. Orang lelaki maksiat mata lah je. Mana je? Mata. Betis. Peha. Tak tengok? Tak nak? Ada peluang tengok je. Kan? Dia dah beromo ke tak beromo ke, dia ada nafsu ke tak nafsu, nampak betis. Nah, itu maksiat mata. Akal kata, oi, putih boleh tahan. Nafsu kata, kau dapat miang dia ni. Itu dia punya perolahan. Sabar macam mana? Astagfirullah, dosa. Agak-agak boleh tak? Ada Syekh, bukan tuan-tuan, saya pun kadang-kadang susah juga. Susah juga Syekh. Kadang-kadang heran juga kita kan. Amoy punya betis kita nak tengok, Mak Haji punya betis tak nak tengok. Kadang-kadang dia lalu depan TV, tepi lah. Orang nak tengok TV, tepi lah.
Padahal Mak Haji bukan main posing bagus. Dia suruh tepi. Wah, asam betul lah. Kan? Mengganggu pandangan. Bagi dia dah tak nampak akal di fikiran mereka terhadap isteri kita tak mengancam. Ngerti je? Tak mengancam. Akal. Kalau ikut dari segi fitrah, itulah yang paling mengancam. Tapi dah tak jadi sebab akal dah setting dah. Tak mengancam. Tepilah, orang tu ni sibuk kat depan ni. Tepi. Dia halau je Bukan tuan-tuan, orang lain. Tuan-tuan kata, alamak, isi abang, alah comelnya. Agak-agak boleh ke tadi? Kita tengah tengok bola kan. Omah lalu depan. Hush. Dah marah je tuan. Sebab akal kita tak setting gitu. Itu cerita. Maknanya tuan-tuan, akal ni tuan-tuan, dia dah set dah. Benda maksiat ini seronok semat. Maka sabar kita itu, kita kena sanggah akal yang kata maksiat itu baik. Kalau kita setuju, maka nafsu akan menguasai. Nafsu akan menguasai. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak cerita hal orang, bila kita nak cerita buruk orang, nampak? Akal dia kata sedap. Nafsu kata terus lagi, tambah lagi. Pula-pula ada perapi. Betul. Dia memang macam tu. Lagi kita berasap. Lagi panjang cerita. Tapi kalau sabar kata, aku ni nak makan daging saudara aku. Itu nilai sabar. Faham ke tidak? Bukan sabar bila kena uji sabar. Itu sabar satu hal. Ini sabar yang kata dalam kitab ini, sabar yang kita boleh mengawal akal dan nafsu. Itu namanya sabar. Sebab itu apabila Nabi bertentang puasa, raja'na fi jihadil asghar wa jihadil akbar, Nabi kata kamu balik daripada perjuangan peperangan yang kecil, kamu akan menghadapi peperangan yang besar, iaitu al-jihadun nafs, iaitu melawan nafsu. Melawan nafsu itulah tingkatan sabar. Maknanya tadi yang free tu, yang free kata ambil free, kita ambil hanya keperluan. Bukan kemahuan. Bila kita meletakkan kemahuan, semua kita sapu. Tapi kita bila meletakkan keperluan, itu nilai sabar tu dapat. Nampak? Keperluan. Ini orang ramai punya. Kita ambil lah keperluan kita. Keperluan kita, maknanya kalau dia ada bungkus, seorang satu lah. Itu namanya keperluan. Kalau kemahuan, 5 bungkus lah. Tak sabar lah. Betul je? Haji pergi semayang Jumaat, kadang-kadang sipor hilang, betul tak? Pernah jumpa sipor hilang kan? Haji sabar tak? Tak ada. Haji sapu selipar orang. Maka selipar yang kedua akan hilang, selipar yang ketiga akan hilang, sebab orang yang ketiga akan sapu selipar orang lagi. Akhirnya hampir dekat 20 orang selipar hilang. Tapi bila dah habis semua orang balik, tengok ada selipar banyak lagi. Sebab kita punya sifat, kata-kata kita, sebab kita tak sabar. Tinggallah. Jangan, ini bukan hak aku. Nampak? Akal kata lah, ambil je sipar Jepun je. Walaupun Jepun, tapi bukan kita punya. Itu namanya tingkatan sabar. Maknanya kita tak ambil hak orang. Itu sabar tu. Boleh faham ni? Tapi kita tak buat. Jalan je. Dah aku tak ada, tengok ni jalannya sapu. Pop. Kau tu keluar, kita dah sapu selipar orang. Padahal selipar tu bukan hilang, dia terkalih je. Kita pun ambil jalan pintas. Senangnya Omar pun kata, bang, selipar lain. Alah, selipar kat masjid. Awak ambil selipar lain. Alah, tak apa, selipar masjid banyak. Kita jawab juga tu, tahu salah tu, tapi tak nak ngaku tu. Betul je? Jadi betul, kalau kita selipar orang ambil, tinggal tak apa, jalan kaki je lah. Kaki ayam je lah. Salah dia. Tengok kat kedai singgah, ada nampak kedai, belilah. Selesai, selamat. Kalau selipar ada lebih, wakaf je lah masjid punya. Selesai. Nampak tak?
Sini tak ada kolah, alhamdulillah tak ada kolah. Tuan-tuan pernah pergi tak? Pergi masjid yang ada kolah. Pernah pergi tak? Pernah Tuan ada cebok tak? Pernah nampak cebok? Kat mana cebok selalunya letak? Cebok tu selalunya ada kat mana? Dalam kolah tu, cebok tu di atas pinggir kolah ke dalam kolah? Kenapa jadi dalam kolah? Siapa yang guna? Orang yang pergi masjid, orang yang nak beribadah, orang yang nak dapat redha Allah Ta'ala. Tapi perangai tak macam tu. Sebab sabar dia tak ada. Dia tinggal lantak lah. Bila kita nak ambil jenuh kais. Dah ke tengah, jenuh kais, basah gitu. Apa salahnya lepas guna letak kat atas tebing? Nampak tak? Sabar lah, letak lah. Bila sabar, ada sifat mihnah. Sifat mihnah ni ada sifat kita nak supaya orang dapat manfaat. Itu sabar. Dia nak tinggal, alah pedulilah, nanti siap angkat lah. Siap je kerjanya. Kesian siap. Siap pun taklah sampai tangannya jenuh kait. Betul, saya pergi banyak. Pergi masjid Kampung Ulu Emma pun. Pergi Kampung Ulu macam tu juga. Tengahnya hanyut. Kampung Ulu nak ambil ke tengah tu jenuh, saya kena ambil kalah tau. Pergi masjid Kampung Ulu bagus, rajin. Oh, ambil air dia, ustaz, air ni berkat lah. Iyalah, kata dia berkat lah. Wallahualam, saya pun tak tahu. Dia yang kata berkat, saya tak tahu berkat ke tidak. Saya tengok air tu serupa je kan. Tapi dia kata berkat, tak apalah. Siap mandi berbum. Tak apalah, biar pilah dia pernah mandi. Sekurang-kurangnya datang masjid juga kan. Saya tak arang sangat, tapi perangai tak apa yang elok tu. Mandi duduk selamba je gitu. Kadang-kadang geram tengok kan. Lepas tu dia punya gayung dia duduk pusing kat tengah-tengah tu lah. Payah betul. Ini sabar, sifat sabar tu tak ada. Maka dia tidak mengatakan itu keperluan untuk dia nak betulkan. Habis cerita. Dia biar gitu. Maknanya sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Sifat individual. Penting diri sendiri lah. Sebab lepas ni aku tak guna lah untuk orang lain lah. Betul tak? Cuba kita sifat. Itu kita sabar. Pasal akal kata peduli ada orang buat. Nampak tak? Cerita panjang pula ulasan sabar. Ingatkan sabar ni tahan marah je, tahan tak buat benda-benda tak. Itu lain, itu ada juga ceritanya. Sabarlah, tapi nak cerita definisi sabar tu biar bagi jelas sikit. Mek. Sabar boleh memelihara diri daripada suatu ketetapan yang telah diputuskan oleh akal, fikiran atau keputusan yang lain. Keputusan lain, maknanya keputusan lain. Asalnya dia bercanggah dengan keputusan Allah, maka bercanggahlah. Kita lakukan keputusan itu atas dasar akal kita, atas dasar nafsu kita, atas dasar kemauan kita, maka itu kita telah melepaskan sifat sabar kita. Patutnya kita menahan daripada mengikut akal, mengikut nafsu, mengikut kemahuan. Haji baru dapat gaji kan, dapat gaji, pergi shopping dekat je sini, family store, betul je. Haji tak senaraikan dalam senarai beli, penuh tak dalam troli kita, tak senaraikan lah. Penuh, ambil semuanya kan. Rumah pun buat, anak pembah jajan masuk, masuk. Sebab apa? Sebab itulah kita. Sebab akal, kemahuan dituruti, maka dia tak sabar. Maka kita kena kontrol, kawal. Nanti dulu, itu apa tu? Jajan. Tadi ada tak jajan? Ada. Cukup satu. Itu cara dia. Mana kita berbendung, bukan kedekut. Kalau tu tak bagi ustaz, tak. Bukan kedekut. Orang kita pula bila tak bagi namanya kedekut, salah. Maksudnya apabila kita ambil yang keperluan, kita bagi, itu bagus. Tapi kalau kita mengikut kemahuan, itu yang kita hilang sabar. Itu yang bahayanya balik pada kita. Tadi bawa 200 tak cukup pula. Lala salahkan GST.
Yang dia ambil satu troli tu, dia tak marah. Kan? Contohlah kan. Yang GST pun satu hal lah. Tapi dia salahkan GST. Ini macam mana bawa duit 200 tak cukup. Mana cukup semua kau sumbat dalam tu. Kan? Bila banyak kau beli, banyak lagi lah GST yang akan kena. Lepas tu nak marah pula. Dah tahu kita kontrol lah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak pergi belanja, listkan keperluan. Listkan keperluan. Keperluan apa dia? Beras, itu keperluan. Garam, gula, tepung, keperluan yang perlu ada dalam rumah. Minyak, susu, keperluan. Yang tak perlu jangan senarai. Bila ambil je, oh tak ada dalam senarai, sabar dulu, tepi dulu. Itu nama sabar. Ini dah masuk, tak apa, abah baik. Abah baik. Lepas tu garuk kepala. Salah siapa? Jangan salahkan family store. Kita lah. Baik. Sabar juga ialah mengawal diri daripada kegelisahan dan menerima segala dugaan. Tu sabar yang tu, sabar kedua. Sabar menahan diri dari kegelisahan, cabaran, dugaan. Itu sabar yang kedua. Sabar yang pertama, akal kena fikir. Jangan menurut akal semata-mata. Kena fikir. Tatafakkarun. Kena fikir. Jangan tak fikir. Orang yang sabar, orang yang berfikir. Sebab apa? Sebab apa dia kata sabar? Sebab bila dia nak melakukan satu, dia berfikir. Dia tak buat dulu baru fikir. Itu yang jadi berlaku sekarang hari ni. Dia buat dulu baru dia fikir. Orang fikir dulu baru buat. Maka kita tak fikir, campak je lah. Macam tadilah, gayung tadi, campak je. Peduli. Lepas tu tengah, lantak le. Pasal dia tak fikir masalah orang akan datang. Sebab tu fikir dulu sebelum campak. Lepas ni orang nak guna kan, kita letak kat tepi, habis cerita. Nampak? Kan? Kita ni buat dulu baru fikir. Alamak, salah. Dah buat baru cakap. Patutnya kita fikir. Itu namanya sabar yang nombor satu. Sabar yang kedua iaitu menghadapi cobaan, dugaan ataupun kesusahan. Itu sabar yang kedua. Ya. Juga menghadapi rintangan dan segala suruhan Allah dengan hati yang tenang, yakni tidak merasa jemu dan berputus asa dalam menghadapi kesulitan hidup. Sabar yang ketiga iaitu sabar dalam menghadapi ujian Allah dan sabar dalam hayati perintah Allah Ta'ala, dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sabar. Sini tak apa je, ada tempat lain tuan. Kita baca sembahyang, sini tak ada, rasa tak komplain lagi lah. Tempat lain ada komplain kan. Baca panjang, dia komplain. Siap cuit Ustaz, baca jangan panjang-panjang lah. Hebat cuit. Sebab dia package. Dia kata kalau berjemaah jangan baca panjang-panjang, nak baca panjang-panjang sendiri-sendiri. Kemas dia. Kita mendengar je lah nak macam mana. Benda semua flexibility. Betul lah dia cakap, tapi kita kenaliti lah. Sifat. Kan? Orang yang tengah rindu tuan-tuan, tengah rindu, dia nak sembang panjang ke sembang pendek-pendek? Orang rindu, lama tak jumpa je. Lama tak jumpa. Sembang pendek-pendek. Engkau apa khabar? Dah makan? Dah, okey, balik. Cukup. Dah lama tak jumpa tu. Mati dia sembang macam tu. Rugi. Sembang tak perlu sembang pun sembang. Janji penuhkan masa. Betul tak? Maknanya dalam kita nak menghadapi Allah, dalam kita nak beribadah pada Allah, biarlah kata lama sikit. Sebab yang lain tak apa-apa nak ingat. Tang sembahyang ni ingat. Baca panjang sikit pun dah kena komplain. Ustaz tu baca panjang. Kesian tuan. Bukan kesian apa? Kesian hak yang komplain tu. Memanglah di fiqh betul, memang boleh pendek, tetapi kita nak supaya kita rasa kita nak cakap dengan Allah Ta'ala ni biar lama sikit. Mana je? Sini pun ada komplain ke? Tak ada? Sini bagus, alhamdulillah. Sini kalau komplain sama macam tempat yang saya nya tu. Ya komplain je. Imam baca panjang komplain, doa panjang pun komplain. Ya Allah Tuhan ku, sabar je. Orang patut imam doa tu panjang lagi seronok kita kan. Dia komplain.
Suruh dia baca doa tak pandai pula. Tapi dia komplain. Ya Allah, ya Tuhanku, sabar je dia. Maknanya dalam melaksanakan ibadah kena sabarlah. Imam lambat sikit, sabarlah. Kan je, imam baca panjang, tu yang baca panjang. Amin, 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 amin. Dah. Penat dah. Tongkat. Apa nama? Tongkat siku. Amin. Amin. Dah letih dah. Jatuh. Letak atas pohon. Kan je? Nampak tak? Nampak tak ada orang berdoa? Tuan-tuan tengok karakter dia orang berdoa. Mula-mula angkat. Ya, ya, panjang. Amin, amin. Panjang pula. Ya, lengur. Tongkat. Tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ini adalah suratul Baqarah. Allah Ta'ala kata, apabila ya wahai Muhammad, orang tanya tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, katakan Allah itu dekat. Sebab itu dia doa sungguh. Sebab apa? Dia tahu Allah Ta'ala itu dekat. Bila dekat ni senang nak kabur ke dia, kan? Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila dia berdoa, maka aku perkenankan, sebab terlalu dekat. Minta orang yang paling dekat. Maka kita berdoa lah sungguh-sungguh. Ada pula Muhammad duduk belakang. Amin. Kat belakang kan. Saya tak marah kalau dia tak nak doa dengan kita. Sekurang-kurangnya dia doa sendiri sudahlah. Kan? Dia sebenarnya option. Kita imam doa. Tuan-tuan tak nak ikut imam, tak apa, boleh. Tuan-tuan boleh doa sendiri. Tak salah, tak dosa pun. Tak dosa. Contoh imam dah berdoa kan, imam macam ni. Tuan-tuan tak nak amin. Tak nak amin, tak apa. Tuan-tuan doa sendiri. Tak apa. Tak heran. Tak marah. Tak kecil hati pun. Flexibility. Maknanya memang diberi kebebasan. Tapi masalahnya dia pun doa tak nak. Orang tumpang doa orang pun tak nak. Habis nak macam mana? Nampak lekeh sangat tu. Itu tak sabar. Tapi bila mi kari, dia lah dulu. Dia dulu. Imam tak habis, lambat pula imam ini kari. Bau. Asam betul je. Hok tu laju pula tu. Tu tak sabar tu. Dalam melaksanakan ibadah. Dia pasal tak sabar dia nak makan. Kari kan. Itu tuan-tuan fahamlah sendiri kan. Bila waktunya tu tuan? Tak lama lagi lah. Sebulan setengah lagi insyaAllah. Ada nanti perangai gitu. Keluar tu. Tempat sini tak ada. Tempat sini dah belajar kita Riyadus Salihin. Kalau buat juga, sia-sia lah nampak. Di tempat lain. Ni. Maknanya tuan-tuan, sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Ta'ala. Sebab ada orang, dia bila melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia tak boleh sabar. Tak boleh. Panjang sikit tak boleh. Kuliah lebih sikit tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Doa panjang tak boleh. Imam baca panjang tak boleh. Semua pendek-pendek. Baca inna a'tainakal kautsar qul Allahu ahad. Imam bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bagus. Cepat. Makan lebih tak apa. Kita di situ kita boleh ukur. Bukanlah nak jengkel orang, tapi boleh ukur. Maknanya dia minat mana? Maknanya hidup untuk makan lah. Serupa macam yang tak lama lagi nak kena korban. Bila kita cakap macam itu, marah orang. Tak sabar. Sabar kita benar. Kadang-kadang baca Quran, tergagap-gagap. Belajar, tak dapat, sebut tak betul. Sabar. Usaha lagi lah. Kan? Orang dah khatam, aku tak khatam. Ngaji sekali, dia dah khatam, dah dapat bunga telur. Kita tak dapat lagi. Sabarlah. Habis lagi lah. Sebab Allah Ta'ala nak uji kita. Mungkin lambat kita itu yang paling terbaik. Dia tu cepat, mungkin dia cekap. Tapi lepas tu tak baca langsung. Dia tahu dah ni kalau orang ni habis khatam awal, lepas ni dia watammat kalimat rabbika sidqan wa adla. Tutup betul. Ji, tak ada baca Quran lagi. Dah khatam dah. Khatam habis. Haji tu tak habis-habis lagi. Rupanya Allah Ta'ala sayang kita. Dia suruh kita konsisten baca lagi. Kalau haji dah khatam awal, rasa lebih kurang macam saudara kita tu jugalah.
Kita takut gitu. Maknanya ada give and take. Kalau kita tatafakkarun, berfikir. Sabarlah. Kita daftar sama-sama tak kenal dia batal. Tengok-tengok dia dah khatam lah 5 tahun dia dah khatam. Kita dekat 10 tahun tak khatam. Tak, jangan salah. Kadang-kadang yang lambat itu bukan kerana tak cerdik, tapi Allah Ta'ala uji kita supaya kita konsisten. Apa konsisten? Daimun. Maknanya berterusan. Betul je? Mungkin kita tak lihat yang situ. Baru kita, oh betul, sabar. Baru dia sabar. Mana je? Kalau tak sabar, ingat saya lagi tuan-tuan. Bukan tuan-tuan ni, saya pun zaman ngaji dulu. Ngaji, mengelat. Patut muka surat 250, tukar. Jumpa kota guru. Sini. Tegur kata, kemarin bukan. Tak gini. Betul ustaz, sini. Ustaz ngajar je lah. Takkan ustaz nak pergi catat apa benda. Tipu syekh. Pasal apa? Nak kejar kawan. Kita dah juzuk 15 lah. Kita juzuk 10. Tu skip tu. Skip. Ini saya buat ni tuan-tuan, bukan tuan-tuan ni. Masa zaman saya mengaji dulu. Nasib baiklah. Ya? Tak. Betul bila kita counter balik, ya Allah, patutlah aku baca Quran tak habis-habis ni. Rupanya mengelat. Betul kan balik? Itu sedar kalau tak sedar Allah. Mujur boleh. Itu pun alhamdulillah, dengan sebab tu degil-degil mu jadi ustaz juga. Ya, bukan dia. Tuan-tuan jangan buat biar dia. Ni kadang-kadang minta maaf, saya cakap minta maaf ya. Kita baca Quran. Cerita je sikit ya. Sebelum saya minggu depan kita akan cerita lagi. Kita baca Quran. Misal kata kita sampai muka surat, katakan muka surat 20 lah. Pendek lah sikit, muka surat 20. Kita pun penanda dia pun letak lah, dia punya tali dia letak. Pun kita simpan Quran tu. Tak satu mana Muhammad pakai kita punya Quran, dia sudah cabut kita punya penanda tu. Kita pun kata, kemarin 20 ke 25? 20 ke 25? Siapa punya kerja pula ni, orang punya tanda dia buka pula. Ni cerita ni tau. Sebab apa tau? Dia tak nak ngulang balik. Kan? Dia nak kalau 20 tu besok mesti muka 21. Pasal tanda tak ada dah peninggal. Mana? Alah, kena semula pula. Kena reverse balik. Kenapa rasa mengeluh? Sebab kita nak cepat habis, bukan nak baca. Kan? Kalau macam kata kita dah tanda muka surat 20 hilang, tak apalah, baca balik muka surat 15. Apa? Dosa? Dosa ke? Ya? Tak sabarlah tu. Dia sabar. Penat. Memang penat. Tapi biarlah. Kita dah tahu tak tahu mana kita tanda kat mana kan? Kita tak tahu mana ke tanda. Ribus lah. Itu nama nak tahu sabar tak sabar. Dah terus. Malas aku nak mengaji, tutup terus. Ini dia antara punca-punca. Minta maaf ya. Contohlah. Jangan marah tau je. Penat Ustaz, nak ulang balik Ustaz. Mamat tu pun satu hal. Nak baca-baca lah, pergi buang pula kita punya penanda pula kan. Itu satu hal. Jadi kita kalau dah terlibat, ni besok nak tadarus, besok bulan Ramadan kan tadarus, tanda. Haji juzuk apa? Juzuk 3. Tengok-tengok dah hilang dah. Sudah. Berapa lah? Semula tak ada semula dah. Jalan je lah pada yang tentu. Jadi itu sahabat. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200. Apa kesan daripada kita sabar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru. Ya, sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesusahan dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu. Ya, ini lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Maknanya tingkatkan sabar. Pertama sabar, kemudian tingkatkan sabar. Ya, kemudian Nabi kata, Allah Ta'ala kata apa lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 155,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut terhadap musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Maknanya orang yang sabar ni tuan-tuan, orang yang sentiasa Allah suka. Sebab apa? Memang Allah Ta'ala uji. Apa uji yang dia kata? Di sini Allah Ta'ala akan uji kita dengan sedikit perasaan takut, bimbang dengan musuh, dengan sesuatu-satu yang mendatangkan bahaya. Itu mesti ada pada kita naik kenderaan, bimbang, takut. Itu ada. Sabar. Kan? Okey. Dan apa lagi yang Allah Ta'ala uji? Dengan merasai kelaparan. Lapar sikit, tahan. Kadang-kadang makan sikit, makan tak sedap, sabarlah. Kan? Kita ni kadang-kadang pergi kedui ni, kadang mulut celupar. Pergi kenduri kahwin, wak emak kenduri apa kan, mulut celupar. Makan kenduri, nasi sedap, lauk pula keras. Orang asam betul lah dia. Kan? Yalah, mana orang tahu tu lauk tu keras tidak kan. Kadang-kadang ada yang daging tu empuk, ada yang tak empuk kan. Kena pula kita cedok yang keras. Kan? Apa nasi, oi, tengok parah banyak-banyak sinci. Lauk pula keras. Sabar je Ji, makannya tak boleh makan tak tepi, habis cerita. Faham? Ini dia tak cakap dengan tuan rumah. Dia tak cakap. Dia sembang ke kawan. Engkau tadi pergi kenduri rumah si Anu? Pergi. Lauk dia keras lah. Yang seorang pula tambah lagi sedap. Wah, asam betul. Mana Ji? Tak sabar tu. Makan je lah. Mana Ji? Betul tak Ji? Bukan Haji sini. Haji sini dia jadi macam Sudin. Bukan Sudin, dia macam Ajis. Dia keras ke, batu ke, kayu ke, kita cekik je. Kita bujang lapuk. Kau ni tak rasa ke keras ke, batu ke? Bukan kata batu, kayu ke, kita tala je dia kata kan. Tak, betul. Itu jenis orang yang reta, habis reta. Boleh je kita ni dah lah pergi makin duri. Lepas tu dapat goodies, elah jajan aja. Mulut tu betul lah, mulut lah. Sabar dulu je. Kan? Dapat goodies, bungkus bukan main lawa. Tengok-tengok anak. Jajan aja. Ingat kita budak-budak ke? Itu pun syukur dapat weh. Tak dapat lagi kutuk. Kan? Jajan pun jajan lah Mak Haji. Pasal Mak Haji kalau dapat kristal, pasal apa nak letak kat dalam mari. Tapi jajan lah maksudnya, anak ada 5 berebut. Lala Mak Haji makan je jajan tu, selesai. Saya kalau dapat jajan, habiskan dalam kereta, selesai. Anak tanya, apa batak? Tak ada. Dok, kita pergi kedai beli je. Tak satu jajan bergebut dengan anak. Kan? Biar kita salam. Bukan salam lagi, kemudian jadi berebut. Kan? Satu jadi berebut. Anak kita ni pelik. Hak yang kita beli dia tak nak makan. Hak orang punya dia nak. Walaupun jajan tu tak apa-apa pun, tapi dia nak juga orang punya. Yang kita beli tu kat rumah penuh tu Mak Haji kita goreng lah, kopok lah apa benda. Tak ada makannya. Kopok orang dia naknya. Macam mana? Sabar je lah. Itu kelaparan. Baik. Dan dengan berlakunya kekurangan dari harta. Harta kita. Ni kadang-kadang kita risau. Nak derma, risau je. Tiang dulu, kini dan selamanya RM1, RM2 pergi masjid. Pergi masjid je, nampak tabung RM1, RM2. Lebih sikit dah tak boleh. Gegau. Bukan tuan-tuan. Tuan-tuan alhamdulillah. RM1, RM2 ni tak pegang lah, tak tepi lah. Ini all pattern. Lebih sikit. Tuan-tuan? Ada. RM50. Alhamdulillah, ikhlas. Sabar je.
50% itu okey tu ada juga. Ni langsung tak ada. Dia tolak je tong. Jadi tuan-tuan, kekurangan harta, ada juga kekurangan harta akan menyebabkan kita cuak, ya. Dan jiwa serta hasil tanaman. Kadang-kadang kita punya hasil kerja kita tak bagus, ya, pendapatan kita tidak memenuhi keperluan, mula kita rasa gelisah dan putus asa, ya. Tapi kalau kita sabar dengan perkara-perkara itu semua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa basyiris sabirin, kabarkan kepada mereka bahawa berita gembira kamu akan dapat di akhirat besok apabila kamu tabah menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sabar ini salah satu daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat nabi-nabi, sifat aulia-aulia, sifat siddiqin. Jadi kalau kita tak ada sabar, macam mana kita nak jadi orang salihin? Kan? Kita beramal alhamdulillah, tapi sabar tak ada. Nilai itu ciputlah. Sabar ini yang menaikkan derajat kita, yang mengangkat martabat kita. Sabar. Kan je, ya? Ni tak sabar, gelojo. Gelojo jawapannya, hasilnya tak mendatangkan prestasi yang baik. Ghaflah. Dalam Nabi kata al-ghaflah. Ghaflah ni maknanya gelabah, gopoh. Jangan gopoh, tenang. Sebab tu tenang. Sebab tu saya kadang-kadang, saya pun pernah fikir kan, kadang-kadang sahabat kita bila semayang kan, dia baca Fatihah laju tau. Saya pun heran tau, bila baca ramai-ramai tak boleh laju pula. Bila baca kan, okay, Al-Fatihah, stop je baca, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi bila semayang laju tau baca, tak sabar betul lah. Dia nak kerja ke mana dia tu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kena mudah ikan saya ini. Ini sangat mudah. Alhamdulillah. Amin. Haju je. Confuse lah. Kan? Dia nak kerja ke mana? Itu sembahyang tu. Haji. Cuba tenang-tenang. Itu ghaflah lah. Gopoh. Gopoh Gocoh. Apa? Gocoh. Tergocoh kaca. Jadi jangan tergocoh kaca. Sabar insya-Allah. Ya, jadi insya-Allah sekadar itulah untuk malam ni tuan-tuan. Ada musyawarah ini kan. Jadi kita berhenti awal lah. Insya-Allah kita jumpa lagi pada hari Rabu minggu kedua. Insya-Allah. Jadi ini mukadimah sabar pada malam ini untuk kita jalan menjadi orang yang saleh. Maka kunci saleh itu ada sifat sabar. Jadi kalau kita dakwa kita ni soleh tapi sabar tak ada, tak sampai lagi. Tak sampai lagi. InsyaAllah kita tangguhkan kuliah kita. Kita jumpa lagi pada minggu datang. Aku qouli hadza nastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما ورزقنا فما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل معنا هذا دما مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تأخير dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أعلم. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا. الله بارك لهما الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا الله ارضى عنا
Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say